Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Wan Farhana binti Wan Saadi dari JU Daerah Jelebu yang berkhidmat di Sekolah Kebangsaan Undang Jelebu ingin membuat sedikit penerangan atau penjelasan berkaitan dengan motif, tujuan, pengenalan dan objektif kita lakukan untuk minggu transisi kelas KAFA tahun 1. Baiklah. Seterusnya, saya akan terangkan isi kandungan minggu transisi dalam slide saya. Yang pertama, saya akan terangkan pengenalan transisi. Yang kedua, tujuan transisi dilakukan. Yang ketiga, objektif transisi. Dan yang keempat, sedikit ringkasan modul. Okey. Bagi tujuan pengenalan transisi. Okey, pengenalan transisi merupakan satu program yang telah dirangka dengan tujuan untuk membantu kanak-kanak menghadapi perubahan diri dalam keadaan transisi dari pendidikan tidak formal sama ada di rumah ataupun di peringkat prasekolah kepada pendidikan secara formal di tahun 1 sekolah rendah, khususnya di KAP, SAR atau KAFA, bagi membantu murid menghadapi perubahan diri dalam keadaan sebelum ni kepada sekolah tadika atau prasekolah. Kita bantu murid untuk menghadapi peredaran persekitaran iaitu ke alam sekolah yang lebih formal lah, iaitu sekolah kebangsaan. Pengenalan transisi yang kedua ialah program ini dilaksanakan dalam tempoh 4 minggu sahaja. Adalah diharapkan kanak-kanak yang datang dari pelbagai latar belakang, persekitaran dan pengetahuan yang berbeza akan dapat menyesuaikan diri dan meneruskan pembelajaran secara formal. Ini dapat menyesuaikan murid-murid kita untuk bergaul, tak kisah dari latar belakang yang berbeza-beza, untuk menyesuaikan mereka dalam keadaan pembelajaran secara formal. Okey, baiklah. Seterusnya, tujuan minggu transisi. Yang pertama adalah untuk kerana murid. Okey, yang pertama, murid bagi mengurangkan perbezaan pembelajaran supaya murid mengikuti program transisi pada tahap yang hampir sama. Dan yang kedua, murid dapat memperkembangkan sosio emosi, menyesuaikan diri kepada persekitaran pembelajaran yang formal. Yang ketiga, murid akan dapat pengalaman positif dalam pendidikan di prasekolah dan perlu diteruskan untuk dimanfaatkan oleh semua murid. Dan yang keempat, murid dapat mencapai tahap perkembangan kognitif yang hampir sama untuk memudahkan proses pembelajaran dan pemudahcaraan iaitu PDPC. Okey, seterusnya, tujuan transisi juga dapat membantu guru. Okey, untuk guru dapat membantu murid menyesuaikan diri di dalam kelas. Dan yang kedua, guru dapat menangani perbezaan murid yang masuk ke tahun 1 dalam aspek kognitif, efektif dan psikomotor serta latar belakang dan pengalaman yang berbeza. Dan yang ketiga, guru dapat menyatupadukan pendekatan prasekolah dengan pendekatan yang lebih formal di tahun 1. Selain itu juga, tujuan transisi dilakukan juga, dari segi ibu bapa juga dapat membantu pihak sekolah dalam program transisi ini agar segala apa yang berjalan dengan sempurna dapat dilakukan dengan baik. Dan yang kedua, ibu bapa juga dapat memberikan sumbangan kepada pihak sekolah dari segi tenaga dan kewangan bagi persiapan fizikal bilik darjah. Seterusnya juga, tujuan transisi juga, guru besar juga dapat melicinkan perjalanan pengurusan dan pentadbiran kokurikulum sekolah. Yang kedua, dapat mewujudkan keyakinan pihak sekolah dan kepercayaan ibu bapa terhadap keperluan anak-anak mereka. Baiklah, seterusnya, untuk objektif minggu transisi. Objektif minggu transisi. Kita lakukan minggu transisi ini, kita hendaklah mencapai satu objektif iaitu dapat mewujudkan suasana
pembelajaran di tahun 1 agar lebih menarik melalui perancangan aktiviti dan memfokuskan kepada penyediaan murid dan aktiviti yang telah dirancang. Iaitu murid akan rasa seronok kita melakukan program Minggu Transisi ini untuk menarik minat murid melalui perancangan aktiviti Minggu Transisi ini, dan guru-guru dapat bersedia untuk melakukan aktiviti yang telah dirancang dalam Minggu Transisi ini. Baiklah, seterusnya bagi matlamat transisi. Program ini merupakan tumpuan kepada kanak-kanak yang menghadapi perubahan diri dari pelbagai latar belakang sosio-emosi, persekitaran dan pengetahuan akan dapat menyesuaikan diri dan bersedia meneruskan pembelajaran secara rasmi. Matlamat transisi juga dapat membantu murid menghadapi perubahan persekitaran dan pengetahuan supaya dapat bersedia untuk meneruskan PDPC iaitu pembelajaran dan pengajaran secara formal selepas minggu transisi dilakukan. Baiklah, seterusnya ringkasan modul. Sebenarnya pihak kami ada 20 modul kami sediakan, tetapi kami ringkaskan kepada satu modul iaitu ringkasan sahaja. Kami ambil satu tajuk iaitu sesi ta'aruf. Apakah ta'aruf itu? Apa yang kami lakukan untuk sesi ta'aruf? Okey, yang pertama, seperti biasa, perhimpunan dilakukan. Menyanyi lagu Negaraku, nasyid Asmaul Husna, ucapan guru bertugas dan bacaan doa. Selepas perhimpunan, kami akan mengarahkan murid untuk masuk ke dalam kelas atau dewan. Seperti biasa, aktiviti dalam kelas dan dewan, ucap salam dan Al-Fatihah, doa belajar, mengambil kedatangan murid, guru kenalkan diri dan guru hendaklah menerangkan aktiviti sepanjang transisi dilakukan dan guru tetapkan murid dalam kumpulan dan sesi ta'aruf bermula. Antara salah satu contoh sesi ta'aruf aktiviti yang kami lakukan ialah ribbon tali, iaitu setiap kumpulan akan dibekalkan segulung ribbon atau tali. Kemudian, sesi ta'aruf akan dimulakan dengan peserta pertama sambil memegang ribbon atau tali tersebut dan peserta pertama hendaklah membaling ribbon tersebut kepada peserta yang berhadapan dan bertentangan dengannya. Kemudian, ulang langkah tersebut seperti biasa sehingga mendapat satu simpulan yang kukuh dan hasilnya untuk mengukuhkan ribbon itu, simpulan ribbon dan tali itu, guru hendaklah meletakkan satu barang sama ada seperti buku, pencil box atau barang-barang lain yang mengikut tahap kesesuaian murid. Di situ murid akan rasa lebih seronok untuk aktiviti transisi lah. Seterusnya, selepas habis aktiviti dalam dewan dan kelas, murid akan rehat seperti biasa, adab-adab rehat berbaris di kantin, cuci tangan, doa sebelum makan dan doa selepas makan, cuci mulut, angkat pinggan dan cawan letakkan di tempat sepatutnya. Setelah berehat, kami akan membawa murid melawat kawasan sekolah, ke kawasan kantin, perpustakaan, bilik guru, makmal komputer, kedai buku, tandas dan pejabat. Selepas habis aktiviti melawat kawasan sekolah, kami akan melakukan balik aktiviti mewarna di dalam dewan atau kelas sebelum balik bagi murid merasa seronok mewarna, dan kami akan buatkan satu pertandingan jika siapa yang mewarna dengan cantik dan kemas, kami akan beri hadiah kepada mereka. Inilah salah satu contoh dan aktiviti untuk menarik minat murid untuk datang ke sekolah kafah. Tajuk gambar mewarna ialah Saya Sayang Sekolah Saya, seperti yang saya lampirkan. Lampiran mewarna gambar sekolah. Saya sayang sekolah saya. Berakhirlah sudah penerangan dan penjelasan saya serta aktiviti motif transisi dilakukan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hidayah binti Intan, JU Daerah Seremban, berkhidmat di Sekolah Agama Rakyat Al-Qalam Kuartus KLIA.
Saya diamanahkan untuk memberi sedikit taklimat berkenaan dengan program modul tahun 1 untuk disampaikan kepada guru-guru berkenaan dengan kaedah penyampaian maklumat, cara mengaplikasikan latihan pengukuhan atas talian serta sedikit ringkasan modul transisi tahun 1. Guru-guru yang budiman, modul transisi tahun 1 yang dibekalkan kepada guru tersebut adalah satu panduan dan rujukan. Ianya sebagai pencetus idea kepada guru-guru, maka pelaksanaan dia adalah mengikut kreativiti guru-guru tersebut. Baik, kita kepada kaedah penyampaian maklumat secara PDPR. Okey, yang pertama kita ada PowerPoint. Guru-guru boleh menggunakan PowerPoint dengan membuat video melalui PowerPoint. Seterusnya kita ada Canva. Untuk pengetahuan guru-guru bagaimana Canva berfungsi. Jadi taklimat hari ini saya menggunakan aplikasi Canva yang mana saya boleh sharekan nota dan juga saya boleh mempertontonkan wajah guru di sini semasa penerangan diberikan. Jadi murid boleh melihat guru mengajar seolah-olah berada di dalam kelas. Kemudian YouTube, guru-guru boleh muat naikkan segala tugasan, rekod tugasan ke dalam YouTube untuk dikongsikan dengan pelajar. In short, guru boleh guna ataupun membuat video melalui telefon sahaja, yang mana downloadkan aplikasi InShot, guru boleh membuat video dalam telefon, kemudian kongsikan link dengan murid. Seterusnya, guru yang mempunyai kemahiran boleh membuat secara live pertemuan pelajar melalui Google Meet. Cuma saya sarankan apabila menggunakan Google Meet, guru-guru perlu mendownload OBS untuk merekodkan Google Meet dalam talian. Jadi murid-murid boleh mencapai tugasan penerangan guru pada bila-bila masa. Okey, seterusnya bagi yang mempunyai aplikasi Google Classroom, mereka boleh menggunakan Google Classroom ini sebagai menyimpan segala tugasan penerangan di dalam galeri Classroom. Okey. Bagi proses awal persekolahan modul transisi tahun 1 iaitu ta'aruf, kita boleh menggunakan aplikasi yang ada kaedah-kaedah penyampaian maklumat ini. Sama ada kita nak buat secara live, gunakan Google Meet, Zoom Meeting, ataupun kita rekodkan pengenalan diri guru melalui Canva, PowerPoint, video PowerPoint, kemudian dikongsikan dalam grup ibu bapa. Jadi macam mana tugasan boleh dilaksanakan oleh murid, iaitu murid merakamkan video mereka, memperkenalkan diri mereka, kriteria, biodata mereka, apa yang guru mahukan daripada murid-murid. Jadi mereka rakam dan hantarkan ke dalam grup tahun 1 guru-guru sekolah masing-masing. Di dalam modul tahun 1, banyak aktiviti yang kita kongsikan sebagai idea. Jadi pelajar-pelajar boleh menerima tugasan tersebut melalui kaedah yang kita buat, iaitu cara mengaplikasikan latihan pengukuhan atas talian. Okay, dalam tutorial offline user manual, di sini memberi sedikit kelonggaran bagi murid-murid yang tidak mempunyai data ataupun tidak mempunyai komputer riba. Jadi guru-guru boleh memberikan edaran lembaran kerja mana ibu bapa boleh ambil di sekolah. Jadi kita boleh edarkan melalui secara manual offline. Kita tidak panggil online. Okey, seterusnya guru-guru boleh mencipta akaun quizzes yang mana di dalam latihan tersebut guru-guru boleh membuat latihan. Di sini konsep dia adalah belajar sambil bermain. Okey, dia begitu juga dengan Kahoot. Okey, Kahoot ini guru-guru boleh kongsikan latihan dan dia juga sama dengan quizzes. Konsep dia bermain sambil belajar. Okey, seterusnya Google Form. Google Form ini sesuai untuk guru membina soalan-soalan, apa saja soalan, bentuk soalan, dan juga guru juga boleh sharekan link dan boleh mendapat respon senarai dari beberapa murid yang telah memberi respon dalam tugasan guru. Okey, untuk live worksheet. Live worksheet ni mempunyai keistimewaan yang mana kita boleh scan
buku-buku aktiviti yang kita bekalkan kepada murid. Okey, ada yang pelajar yang tidak dapat buku untuk musim-musim sekarang ni. Jadi kita boleh sharekan di dalam live worksheet yang mana selalunya pelajar menulis menggunakan pensel. Tetapi kali ini apabila kita sharekan di dalam worksheet, kita boleh membina soalan. Pelajar boleh menggunakan jari untuk menjawab soalan tersebut dengan contoh soalan suai padan. Okey, soalan ini pelajar hanya drag dan juga drop kepada jawapan yang disediakan. Begitu juga dengan pilihan-pilihan kotak-kotak jawapan, pelajar-pelajar boleh buat pelbagai aktiviti hanya berdasarkan buku aktiviti yang kita bekalkan kepada murid. Baik, kita beri contoh, pergi kepada contoh ringkasan modul yang kita akan bekalkan kepada semua guru tahun 1, iaitu yang pertama kita ada masa pertama selama 10 minit iaitu menyambut kedatangan murid ke kelas, iaitu pengurusan kelas, mengucapkan salam Al-Fatihah, amalan baca doa, mengambil kedatangan, mengemas kelas. Okey, di sini bagaimana ia boleh dijalankan di alam maya, iaitu guru boleh merekodkan suasana pembelajaran di dalam kelas. Guru boleh rekodkan bacaan salam ustazah, doa, kemudian sharekan link. Pelajar-pelajar boleh turut membaca. Ataupun guru nak buat Google Meet secara live, pelajar boleh hadir kelas dalam alam maya. Okey, yang seterusnya masa kedua kita menjalankan aktiviti iaitu mari dengar cerita selama tempoh 30 minit. Bagaimana ianya boleh dilaksanakan dalam PDPR. Kelahiran Nabi, tajuk dia adalah kelahiran Nabi, tempat dilahirkan. Di sini kita akan sharekan di dalam rujukan, kita ada kongsikan link yang mana guru boleh ambil link ini untuk dikongsikan kepada murid. Jadi, bagaimana soal jawab bersama murid boleh dilaksanakan? Soal jawab murid boleh dilaksanakan apabila guru selepas menonton, guru memberi soalan. Jadi, pelajar boleh jawab sama ada menulis dalam buku ataupun kalau buat secara live, boleh soal jawab dalam talian. Okey, seterusnya kita akan jalankan beberapa aktiviti dalam satu hari tersebut. Okey, kita boleh beri kepelbagaian aktiviti berdasarkan tajuk yang kita terangkan. Okey. Contoh yang aktiviti yang boleh saya berikan dekat sini yang pertama iaitu menyambungkan huruf perkataan kalimah Muhammad. Okey, yang seterusnya kita ada aktiviti menyambung titik menjadi kalimah Muhammad, mewarnakannya, dan kita juga ada aktiviti kolaj perkataan Nabi Muhammad. Okey, ini contohnya. Ini contoh lembaran yang kita bekalkan dalam modul tersebut iaitu sambungkan huruf, sambungkan titik, kolaj perkataan. Konsep dia dalam PDPR kita boleh laksanakan satu hari, satu tajuk, satu aktiviti yang menyeronokkan kepada murid. Kita bekalkan lembaran ini sama ada kita edar secara manual ataupun kita juga boleh buat sharekan gambar ini di dalam link, kemudian murid capai dan cetak. Jadi tugasan yang mereka telah laksanakan, mereka boleh hantar kepada guru. Okey, saya kongsikan sedikit kolaj perkataan yang boleh murid buat di dalam kelas. Ini adalah contoh teknik kolaj yang mana murid boleh aplikasinya di rumah. Okey, membantu perkembangan pelajar motor halus dan motor kasar untuk mereka membuat kolaj tersebut, iaitu mereka boleh mengoyakkan kertas, warna ataupun surat khabar dan tampalkan pada perkataan kalimah Muhammad tersebut. Alhamdulillah, itu saja taklimat saya sedikit berkenaan modul transisi tahun 1, bagaimana ia boleh dilaksanakan secara PDPR. Saya harap guru-guru sentiasa terus bersemangat dalam menjalankan amanah yang diberikan. Semoga kita sama-sama dapat membantu sebagai pemangkin kecemerlangan murid dan juga keseronokan pelajar untuk hadir di sekolah agama, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.